Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi bacaan hadis. Hadis yang ke-17 daripada hadis 40 hadis berkaitan dengan core value. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadis wa Imam Muslim nombor 2577. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma rawa anillah tabaraka wa taala, yang mana diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berjumpa dengan lafaz hadis ini dia merupakan dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan salah satu jenis hadis qudsi, yang mana hadis ni ada sedikit perbezaan dengan hadis biasa. Apakah perbezaannya? Di antaranya hadis ini adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan hadis biasa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dia maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran makna dan juga lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Dan tapi hadis qudsi ni makna daripada Allah, lafaznya yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga perbezaan hadis qudsi dengan hadis biasa, hadis qudsi ini dia boleh hadis qudsi ini dia memang daripada Allah Subhanahu taala. Berbeza dengan hadis biasa, dia boleh jadi ijtihad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila hadis qudsi memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran banyak perbezaan lah. Di antaranya hadis qudsi ini jika baca dia tidak ada dijanjikan secara khusus ibadah. Sedangkan Al-Quran ni satu huruf disebut 10 kali ganda. Dan Al-Quran boleh baca dalam solat dan sebagainya lah. Tapi hadis qudsi tak boleh baca dalam solat. Itu perbezaan dia. Okey. Hadis ini annahu qala, di mana Allah SWT berfirman, di mana melalui lafaz Nabi SAW, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Apa makna dia? Bermakna Allah tidak akan menzalimi siapa-siapa. Itu adalah janji daripada Allah SWT. Allah tak akan menzalimi makhluknya. Sebab apa? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Dan juga Allah mengharamkan, tidak membenarkan kezaliman di antara kamu semua, wahai manusia, dan kamu juga dengan binatang tak boleh berlaku kezaliman. Fala tazalamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman di antara satu sama lain. Hadis yang pendek tapi maknanya jelas. Jelas makna dia. Pertamanya Allah mengatakan bahawasanya Allah tidak akan menzalimi hamba dia. Tidak akan menzalimi hambanya, tidak akan menzalimi makhluknya. Sebab disebut inni haramtu zulma ala nafsi. Selepas Allah tidak membenarkan dia Allah SWT untuk menzalimi, seterusnya Allah juga menyebut dalam hadis qudsi ini, wa ja'altu bainakum muharrama, dan Allah menjadikan perkara kezaliman ini perkara yang tidak dibolehkan, diharamkan kepada hambanya. Jadi maka kalau kita melakukan kezaliman, bermakna kita melakukan satu perkara yang telah dilarang oleh Allah SWT. Fala tazalamu, dan ini adalah bentuk suruhan, bentuk fi'il amar, janganlah kamu saling menzalimi antara satu sama lain. Dan hadis ini berkaitan dengan zalim. Apa makna zalim? Zalim ini bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berbeza dengan adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kadang-kadang kita tengok kenapa, contohnya anak kita, kenapa anak kita yang besar tidak sama dapat dengan anak yang kecil. Contohnya dari segi makanan, kita suap anak yang besar ataupun kita sendukkan nasi anak yang besar 2 senduk. Anak kecil kita sendukkan 1 senduk saja. Dia adil dengan zalim ni dia tak sama dengan sama. Orang kata orang memperjuangkan hak kesamarataan, dia berbeza. Zalim atau adil ini adalah apabila kita meletakkan satu pada tempatnya. Contoh anak tadi, kalau anak kecil memang sesuai untuk dimakan hanya 1 senduk nasi, maka itu adil bagi dia. Kalau kita paksa dia makan 2 seperti mana abang dia, maka tidak adil. Sama juga dalam kita nak didik anak kita. Contoh, anak kita yang berusia 7 tahun, kita boleh ajak untuk membaca. Kita suruh baca, ngaji Quran sebagainya, contohnya lah. Tapi anak yang 2 tahun, kita tak boleh samakan dengan anak yang berusia 7 tahun. Berbeza.
Dia mungkin baru kena alif contohnya, atau A, B, C contohnya, berbeza. Tapi itulah adil sebenarnya. Mana adil itu bukan sama semua orang, semua sama, tapi letak sesuatu itu, hak itu ikut yang sepatutnya. Jika kita tidak tak sepatutnya, maka itu telah berlaku zalim. Begitu jugalah dengan kehidupan keseharian kita. Sepatutnya macam ni, kita tak buat macam ni, maka kita telah berlaku kezaliman. Tapi sepatutnya macam ni, kita menunaikan haknya, maka kita telah lakukan keadilan. Itulah makna adil dan juga zalim. Maka dalam hadis ini disebut, Allah kata, Allah melarang kita untuk melakukan kezaliman. Janganlah melakukan kezaliman antara satu sama lain. Kita buat ke orang kat kita, semua tak boleh. Sebab apa? Allah juga telah mengharamkan diri Allah dan juga mengharamkan hamba-Nya untuk melakukan kezaliman. Moga-moga kita tidaklah terjadi ataupun tergolong daripada golongan orang yang melakukan kezaliman, dan kita sentiasa meletakkan suatu perkara itu pada tempatnya, tepat pada tempatnya. InsyaAllah, moga-moga hadis pada hari ini dapat difahami dan diamalkan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.